يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di mana biasa program yang dipimpin oleh Ustaz Hamzah, jadi petang beliau tidak dapat hadir. Jadi dia minta saya menggantikan program ini. InsyaAllah saya minta boleh lama sekadar setengah jam sahaja, sebab saya nak ke Selayang dan kuliah maghrib. Jadi sambungan daripada yang dia baca lah, merujuk dalam kitab apa ni, buku kesalahan-kesalahan dalam ibadat solat, muka surat berapa? 71. Betul, muka surat 71. Sampai di mana? Tengah-tengah. Yalah. Muka surat 71 71. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan ini dalam kitab Al-Arba'in, Imam Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kamu membaca Allahu Akbar dengan mengingati bahawa tiada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah kamu membaca wajah tu wajhiyah dengan perasaan bahawa kamu benar-benar menghadapkan jiwa kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling daripada yang selainnya. Yang ketiga, hendaklah kamu membaca Alhamdulillah dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah atas semua rahmat dan nikmatnya. Dan yang keempat, hendaklah kamu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan perasaan bahawa kamu sangat lemah dan segala urusan itu hanya terletak pada kuasa dan kehendak Allah semata-mata. Baik, jadi kita nak sambunglah daripada apa yang Ustaz Hamzah baca ni. Jadi kata pengarang ni, musannif, musannif ni pengarang buku ni lah, kesalahan-kesalahan dalam ibadah solat. Dia merujuk kepada kitab Al-Arba'in karangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan ada 4 perkara yang kita kena ambil perhatian dalam solat. 4 perkara ni, iaitu yang pertama, hendaklah kamu membaca Allahu Akbar dengan mengati bahawa tiada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sedia maklumlah, ucapan Allahu Akbar ni adalah merupakan takbir, dan itu juga merupakan sebagai rukun dalam solat. Sebab dia kata takbiratul ihram. Makna takbiratul ihram ni tuan-tuan tahu aku nak kita ulang balik. Bermaknanya setelah mana kita mengucapkan Allahu Akbar, maka diharamkan kita melakukan sebarang perbuatan dan perkataan melainkan yang khusus dalam solat saja.
Tu. Jadi bila kita dah angkat takbir, angkat tangan tu sunat. Angkat tangan tu sunat. Sebab ada mazhab yang tak angkat tangan. Jangan kita kata tak betul. Kan? Betul. Yang rukunnya Allahu Akbar. Itu kata takbiratul ihram. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar ni lah, kata Imam Ghazali, hendaklah kita mengingati makna lintasan dalam hati kita, lintasan dalam pemikiran kita, ialah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Maka terdasar kita membesar mengagungkan Allah, maka sebab itulah kita berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan kita tidak melakukan sebarang perbuatan dan perkataan melainkan yang dikhususkan dalam solat. Itu kena jaga betul-betul. Jadi kita kena hadirkan hati kita tu dengan penuh khusyuk dan tawaduk, merasakan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah tu Maha Besar. Tapi kita tak boleh nak sebut dengan perkataan bahasa kita Melayu ni. Dia kena sebut dengan lafaz Allahu Akbar. Dan ingatlah bahawa ketika itu lintasan dan kita fokuskan dalam pemikiran kita, Tuhan itu yang Maha Besar daripada segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah, jadi sebab tu kita mendirikan solat bagaimana difardukan pada kita. Tak boleh buat yang lain lah. Sebab ni ada yang berlaku pada kita, tuan. Ya. Di masjid ni lah. Di masjid ni sendiri. Kadang-kadang saya datang semayang, tumpang semayang berjemaah, jadi berjumpa dengan keadaan kita macam-macam di masjid ni. Kan, dia orang tak perasan. Dia orang tak perasan. Kadang kita duduk sebelah dia, kadang di belakang dia. Dia tak perasan yang kita ni nampak. Jadi bila sembahyang ni, kita tak boleh buat perkara yang lain melainkan dalam solat. Di tengah-tengah sembahyang, handset dia bunyi. Boleh keluar handset, boleh tekan, boleh tengok, baca SMS dulu. Lepas tu off, masuk poket, terus sembahyang. Tuan-tuan, sah ke tak sah sembahyang? Dalam masjid ni, kat sini saya sebelah dia. Bunyi handset, dia boleh keluar, tekan, tengok, baca dulu. Dia duduk baca, habis baca, off, buah poket, sembahyang. Terus sembahyang. Imam berrokok, dia berrokok. Namanya sembahyang, tetapi Allah tidak terima. Sebab tu yang kita minta nak sembahyang, nak apa ni, putus hubungan semuanya dengan alam dunia, dengan anak bini pun tak boleh lagi dah. Hanya semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain dah. Tu yang kata takbiratul ihram tu, Allahu Akbar, haram, benda semua lain tak boleh, melainkan yang dikhususkan dalam solat sahaja. Ada sekali saya sembahyang di Karak, Masjid Karak. Dalam program saya nak pergi ke Jengka apa dalam sempadan dengan Negeri Sembilan. Jadi dia orang jemput, tunggu saya dekat Masjid Karak. Bila sembahyang kat situ, dalam keadaan duduk tahiyat awal, ada hamba Allah ni boleh keluar sapu tangan, boleh buang kahak dia, boleh buang hingus dia, boleh apa semua. Lepas tu lipat sapu tangan, tengok pula kahak dia tu macam mana. Masukkan sapu tangan dalam poket, terus sembahyang. Sebab itulah kita, tuan-tuan, bab sembahyang ni, Allahu Akbar, banyak perkara kalau kita detailkan dalam bab sembahyang ni pun banyak yang kita yang sangkut. Sebab tu bila kita sembahyang, pernah saya buat kursus bimbingan solat di bangunan daya bumi anjuran pos, pejabat pos wilayah persekutuan. 1 hari daripada pagi sampai ke petang, 3 hari lah. Jadi kita bagi panduan bab solat, kursus bab solat. Jadi kita tekankan balik bab solat ni banyak yang tak betul. Tak betul di segi bacaan kita, tak betul di segi rukun-rukun fi'li kita. Kita ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun perkataan kita, ada rukun perbuatan kita. Jangan buat sembahyang sambil lewa.
Jadi bila saya tanya anggota sujud ada berapa, ada yang kata 7, ada yang kata 4, ada yang kata 6, kan? Jadi anggota sujud kita tu, kita nakkan bahawasanya tiap-tiap anggota sujud mesti kena pada keadaan tempat yang kita solat. Dia tak boleh kita lara dalam bab tu. Jadi bila sujud, tapak tangan kita ni mesti dalam keadaan terhampar. Semua tapak tangan, perut, jari jemari kita mesti kena pada lantai, atas kapet, atas tempat kita semayang. Dia tak boleh dalam keadaan tangan begitu. Ni, dia melengkung. Bila duduk macam ni, dia tak rapat. Yang ni boleh kita rujuk dalam kitab Bimbingan Mukmin, jilid yang pertama, karangan Imam Al-Ghazali. Ramai yang sujud lebih kurang, tangan duduk macam ni, tangan duduk melengkung gitu, tangan dia nak semua ni rapat, mencecah ke permukaan lantai yang kita sujud. Kemudian dahi kita, songkok kita ke serban kita, dia tak boleh tutup ni, kawasan dahi ni mesti terbuka. Wajib kena tempat kita sujud. Bagi muslimat, pastikan anak telekung di dalam tu, dengan telekung dia jangan beralah. Dia bila dia lapik dahi ni, memang dia tak sah. Di dahi kita mesti kena tempat kita sujud. Itu benda yang wajib, rukun. Lutut kita. Dan bila sujud, kata Imam Al-Ghazali, jangan kamu sujud bagaikan ibu ayam yang mengeram anak yang kecil, kan? Berimpun semua macam tu dengan lengan-lengan kita. Dan bila sujud pula, lengan pun sekali-kali dihamparkan atas tu. Tak, lengan dia kena angkat. Dia bukan boleh duduk tekan sekali macam tu. Lengan kita terangkat dan keadaan kita terbuka kan, renggangkan. Ini anggota sujud kita. Kemudian ni, dua perut ibu jari kaki. Ibu jari kita tu, ibu jari kaki, kedua-dua perut tu mesti mencecah di lantai. Dapat semua lagi baik. Yang rukun dia kata dua perut ibu jari kaki tu kena. Jadi kita lipat macam ni. Ramai yang sujud kaki dilipat, kuku dia mencecah, perut dia naik ke atas, perut jari dia tak sah sujud. Ada yang kaki bersilang pun ada. Ada yang terangkat pun ada. Dah bersilang, kaki terangkat di belakang. Ini perbuatan-perbuatan yang kita buat dalam keadaan kita solat. Maka solat kita tu namanya sembahyang, tapi sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah. Ya. Ni rujuk baliklah dalam kitab-kitab fiqh. Tengok dalam fiqh Syafi'i, dalam kitab kitab Bahrul Mazi, dalam kitab Al-Mu'inul Mubin, banyak kitab-kitab fiqh. Dan kesempurnaan salat, kau tak erti bacalah kitab-kitab Jawi ni. Tengok dalam kitab Bimbingan Mukmin, jilid yang pertama, yang ditulis dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jilid yang pertama, kesempurnaan salat, dalam kitab Bimbingan Mukmin. Kau nak tengok kitab Jawi ni payah sikit. Kadang kitab Jawi ni dia ada bahasa Arab. Ada bahasa Arab, selang-seli dengan bahasa Arab. Tu untuk mudah. Baik. Jadi bila kita mengucapkan Allahu Akbar, datanglah lintasan dalam hati kita dengan kita merasakan kebesaran Allah. Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Yang kedua, hendaklah kamu membaca wajah tu wajihiyah dengan perasaan bahawa kamu benar-benar menghadapkan jiwa kepada Allah, jiwa kamu kepada Allah, dan berpaling daripada yang selainnya. Ini kita baca dulu dalam doa iftitah kita lah. Doa iftitah kita, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Jadi bila kita sampai kepada wajjahtu wajhiya ni, wajjahtu wajhiya, maka kita qasadkan lintasan dalam hati
kita benar-benar bertawajuh ni, sedang menghadapkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan melihat di atas solat yang kita lakukan. Dia kena hadap betul-betul, dan kita sedang menghadap Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Jadi bila kita menghadap kepada Allah ni, putus hubungan daripada yang lain, hanya dengan Allah. Merasakan kita ni sedang bertawajuh dengan Tuhan. Jadi bila bertawajuh dengan Allah, berta'abbud dengan Allah, maka di situ mudah-mudahan kita mendatangkan khusyuknya dalam solat. Merasakan tu dalam hadis arba'in, dia kata kamu nampak seolah-olah macam mana Allah melihat pada apa yang kita buat, dan kita pun nampak bahawa apa yang kita buat dinampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nampak. Jadi kita sebab tu wajjahtu wajhiya, kita menghadapkan sungguh-sungguh wajah kepada Allah. Allah sedang melihat, Allah sedang memerhatikan kita. Merasakan macam tu, bahawa kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Jadi kita tak lalai, tak bawa kepada perkara yang lain. Yang ketiga, hendaklah kamu membaca alhamdulillah dengan rasa syukur yang setinggi-tinggi kepada Allah atas semua rahmat dan nikmatnya. Merujuk dalam tafsir Al-Karim karangan Al-Syekh Al-Mustafa, dia kata alhamdu, segala puji-pujian bagi Allah, lillahi, bagi Allah. Alhamdu tu segala puji-pujian, lillahi, bagi Allah. Pasal apa dia sebut segala puji-pujian? Dia ada 4 di situ. Dia kata yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Yang keempat, puji hadis bagi qadim. Dia ada 4. Faham? Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Dia ada 4 dalam tu. Semua tu bila kita simpulkan balik dalam, saya merujuk dalam tafsir Al-Karim ni, kata Syekh Almarhum Syekh Mustafa, maka semuanya itu dibalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita disuruh memuji Allah dengan kita menyebut alhamdu. Maka disebut dengan ni alhamdulillah. Tidak ada yang layak untuk kita puji melainkan kita pujinya Allah. Kita puji manusia, maka hakikatnya puji itu, kata Syekh Mustafa, dia balik kepada Allah. Pasal apa? Allah yang bagi orang tu cerdik, Allah bagi orang tu pandai, Allah bagi orang tu kreatif, orang segala-galanya. Jadi bila kita puji kawan tu, dia puji Allah. Kita puji isteri kita, pandai masak, pandai menjahit, pandai gitu, puji tu puji Allah. Sebab Allah yang telah meletakkan insan ini dengan segala kepandaian. Syekh tu dia buat tafsir macam tu. Dan bila kita puji hadis bagi hadis, benda yang baharu, puji bagi yang baharu, kepujian dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Tuhan yang maha layak untuk menerima pujian. Jadi itulah hakikat puji. Maka kenapa disebut dalam tafsir puji-pujian? Dia ada 4. Jadi kita ni tuan-tuan kena bermuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam surah, dalam ayat dalam surah Ali Imran tu, maka dia kata bila kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu disuruh kita puji Allah dengan Allah turunkan firman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, tidak sia-sia kau jadikan segala-galanya semuanya ini, maka pisahkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Tuhan mengajar kita dengan wahyi, dengan kalimah Allah yang suci. Lepas tu kita nampak kebesaran Allah, nampak keindahan apapun, semua tu kebesaran Allah. Jadi Tuhan suruh kita puji macam tu.
Kemudian yang keempat, hendaklah kamu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka, dengan perasaan bahawa kamu sangat lemah dan segala urusan itu hanya terletak pada kuasa dan kehendak Allah semata-mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami memohon pertolongan. Ada saya buat kursus, buat apa, kursus perkahwinan. Saya suruh peserta kursus terjemahkan Fatihah ni daripada bismillah sampai waladdallin. Satu pun dia tak boleh jawab. Bakal pengantin. Saya kata tolong terjemah bismillah sampai waladdallin. Baca pun tak boleh. Allah, 48 orang peserta laki-laki, seorang je boleh baca Fatihah dengan sempurna, hak lain tak boleh. Tuan bayangkan, kursus 2 hari. Hari penyudah tu nak bagi sijil. Saya kata sebelum saya bagi sijil dekat kamu ni, baca Fatihah seorang sekali. Memang tak ada dalam kita punya tu, kita punya apa, petas saja kursus tu tak ada. Saja saya nak tengoknya. Suruh seorang 48 orang, seorangnya boleh baca. La ilaha illallah. Tuan, bila tanya bila nak kahwin ni, cepat bagi tarikh. Bayang 48 orang baca seorang sampai pukul 7. Masa tak mengizinkan. Jadi masa peserta laki-laki duk baca ni, budak-budak perempuan ni keluar masuk silih berganti pergi bilik air. Budak perempuan, kau ni keluar, kau ni masuk, kau ni keluar masuk. Apa hal? Kencing, gobra, takut kena baca Fatihah. Bila saya kata Allah pukul 7 tak sempat, habis peserta laki-laki tak sempat. Bunyi tu bergema dewan. Urut dada, lega dia. Saya kata lega, bukan kamu lepas, esok kamu tak lepas lagi dengan Allah Ta'ala. Kalau ikut saya tak bagi sijil ni, baca Fatihah tak lepas. Tapi arahan ni bila kursus habis kena bagi sijil. Teruk sungguh lah, ya Allah. Bahkan pengantin. Itu pengalaman saya, tuan. Banyak dulu kita buat kursus di Daya Bumi, kursus. Saya tekan bab ni lah, bab solat, bab Fatihah, bab mandi, bab taharah. Kita tekan bab ni lah. Bab ni perkara yang pokok kan. Banyak sangkut masalah. Saya tanya dia juga, dalam kita bab hukum ni, bab mandi, ada mandi wajib, ada mandi yang harus. Boleh terang mandi wajib, mandi harus ni? Dia kata mandi wajib, mandi harus, mandi bunga, dia kata. Ya Allah. Kau baca kitab mana? Mandi harus, mandi bunga. Mandi wajib? Mandi wajib tak tahu, Ustaz. La ilaha illallah. Bakal pengantin. Saya suruh mengucap, dia selawat. Suruh selawat, dia mengucap. Lentang pukang dia buatnya, tuan. Bakal pengantin. Dia punya gobra. Astaghfirullahaladzim. Jadi inilah kita nak cuba tekan balik bab solat, bab apa semua. Jadi kita balik pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ tu kata Imam Ghazali, datangkanlah perasaan pada diri kamu bahawa kita ni lemah. Yang maha berkuasa adalah Allah, dan segala urusan kehendaknya Allah semata-mata. Kita tak ada daya upaya apa. Tu yang kita konsep menyerah, kan? Menyerah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita konsep menyerah dan memohon kepada Allah. Dalam bentuk kita memohon kepada Allah. Tak ada kita boleh minta pada yang lain. Di situlah menunjukkan kita ni lemah, kita ni dhaif. Yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba rasa macam tu.
Ini lebih kurang dia ambil dalam kitab bimbingan mukmin lah. Dia saring daripada kitab tu, dia cuba urai kat kita satu persatu tu. Kitab bimbingan mukmin dia sebut dalam bab ni. Jadi merasakan kebesaran Allah, dan kita ni urusan apa pun kita dengan Allah dan terletak di atas kuasa Allah tu, kita kata iyyaka, akan dikau ya Allah, na'budu, kami sembah, wa iyyaka, dan akan dikau ya Allah, nasta'in, kami minta pertolongan. Cara tak langsungnya di situ adanya konsep doa, permohonan kepada Allah, doa minta dengan Tuhan. Sehari semalam 5 waktu kita duk sebut yang ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu kita nak buat apa pun, nak baca doa, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Kita nak buat air penawar ke apa ke, bacakan Fatihah. Orang demam panas kan, demam panas, jangan mereka main demam panas ni terlampau kritikal, dia boleh terbang kot tingkap. Ada budak demam panas, dia terbang kot tingkap, jatuh di luar ICU 2 hari, koma, meninggal. Terlampau panas, dia dah tak ada arah menggelabah. Jadi masa ni lah tuan-tuan, kita bila panas ni cepat-cepat kita doakan, bacakan Fatihah. Bacakan Fatihah 7 kali, kita tiup dalam air tu, bagi dia minum. Tapi kena fokus betul-betul lah, kena fokus betul-betul dan yakin sungguh, minta sungguh dengan Allah, dengan hati yang membulat kepada Allah, minta baca tu. Dan satu kaedah lagi pula, kita bacakan Fatihah, baca 3 qul di telur ayam, pecah, ambil telur kuning, ambil telur kuning tadi, bancuh, bagi dia hancur, ambil kertas buku anak-anak kita sebesar 3 jari ni, panjang sejengkal, tebuk tengah, buat lubang, sapu telur yang kita dah baca tadi tu, tampal dekat ni, dekat pusat kertas yang lubang tu, bagi pusat keluar ke lubang, tampal. Sekejap lagi tengok dia punya panas, kertas tu tercabut, dia lekang, ambil sapu, tampal lagi. InsyaAllah dalam 3, 4, 5 kali kita tampal, panas tu surut, disurut panas. Fatihah dengan 3 qul. Itu kata Al-Quran, Asyifa wa Rahmah. Ini peringatan lah kita kan. Kadang-kadang ada cucu, ada anak demam panas, jangan cucuk, jangan injection. Bila injection tuan-tuan, panas dia masuk, dia tak keluar, jadi budak lagi mengelabah. Keluarkan panas. Bacanya umul kita dengan 3 qul. Baca kat telur, pecah, ambil telur kuning tu, hancurkan, ambil kertas besar 3 jari, panjang sedikit, tebuk tengah-tengah, sapu telur, tampal di pusat. Jadi bila kita tebuk tu, pusat keluar kat kertas tu lah, tak kenalah pusat kan. Jangan tutup pusat, bagi terbuka. InsyaAllah pengalaman saya, dalam 3 kali kita tampal, sejuk normal. Lepas tu bagi air suam. Sebab kalau dia panas sangat, dia kemuncak, dia akan tarik. Bila tarik, budak tu tak sempurna, lama-lama dia jadi bodoh. Jadi itulah rahmat kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, diulang-ulang, dan rasalah kebesaran Allah, dan Tuhan itulah yang maha besar, dan Tuhan tu maha berkuasa, dan kita menghadapkan urusan kuasanya hanya kepada Allah. Lintahkan hati kita macam tu. Jadi itulah 4 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali, yang kita kena ada lintasan dalam hati kita. Mudah-mudahan semayang kita tu akan dapat rasa khusyuk dan tawaduk. Kalau tidak, semayang kita dilara gitulah. Takat kita semayang, orang nampak kita semayang, tetapi hakikat semayang kita dalam keadaan kita yang lara, tidak ada khusyuk. Tapi khusyuk tak khusyuk pun kena buat.
Jangan tak semayang pula. Ada orang pergi mengaji, tok guru dia kata kau semayang khusyuk tak? Dia kata tak khusyuk, tak payah semayang. Haru ni. Tok guru dia kata tak payah semayang. Bila khusyuk, tok guru dia kata kau dah khusyuk baru boleh semayang. Tok guru menentukan. Ni benda-benda ajaran sesat. Khusyuk tak khusyuk kena semayang. Cara mana kita nak khusyuk semayang? Kata Imam Ghazali, kita telitilah bacaan kita yang kita baca semua tu, kita cuba memahami bacaan. Dia tak bawa ke lain, kan? Bukan suruh terjemah, memahami secara lintasan. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita rasa perasaan lintasan dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu lintasan bayangan dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada puji-pujian bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang memerintah pada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Dikau kami sembah, akan Dikau kami minta pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan yang telah Kau beri nikmat ke atas mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukanlah jalan-jalan yang dimurkai dan jalan-jalan yang sesat. Amin. Makbulkan permintaan, diperkenankan permohonan kami. Dia mari lintasan begitu. Mudah-mudahan kita khusyuk. Dia tak bawa ke lain. Sebab tu kadang-kadang sejadah-sejadah ni pun kadang-kadang tu setengah-setengah tu guru dia tak mau, kan? Sejadah cantik-cantik depan sangat pun dia lara juga. Tengok sejadah, tengok pokok, kan? Gambar pokok, teringat kelapa di kampung. Sudah. Jadi kita semayang taking putih ni sedap sikit. Tak? Kosong. Terasalah putih itu membayangkan satu daripada yang akan membalut tubuh kita ketika kita jadi mayat besok. Jadi cubalah hadirkan hati kita dalam solat, tiap-tiap yang kita lakukan, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam hati kita, dalam keadaan kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Di sekadar tuan-tuan, saya dapat mengisi masanya buat nak ke kuliah maghrib di Selayang. InsyaAllah nanti disambung oleh Ustaz Hamzah seterusnya nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.